السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 18 baris 5 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka berkata ibunya, ialah anak engkau, maka doalah olehmu akan dia, maka menyapu ia di atas belakangnya dan berkata ia, hei Tuhanku, jadikan anbiya dan pesuruh yang lain daripada Nabi yang Arabi. Jadi sambung perbahasan kisah berkenaan dengan Nabi Ishaq alaihi salam dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam merupakan bapa kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi ceritanya berkaitan dengan Nabi Ishaq alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala, kabur penglihatan. Penglihatannya kabur, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam pun turun memberitahu kepada Nabi Ishaq alaihi salam bahawa dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian tersebut kepada Nabi Ishaq alaihi salam, maka Allah Ta'ala akan memakbulkan doa Nabi Ishaq alaihi salam. Maka malaikat Jibril menyuruh Nabi Ishaq alaihi salam untuk berdoa kepada anaknya, sama ada perkara yang berkaitan dunia ataupun akhirat. Maka Nabi Ishaq alaihi salam pun dia memilih untuk berdoa kepada anaknya yang bernama Is, iaitu saudara lelaki bagi Yaqub alaihi salam, ataupun abang kepada Nabi Yaqub alaihi salam yang keluar dulu daripada ibunya berbanding dengan Yaqub. Kemudian mak dia tak setuju. Mak dia suruh Nabi Yaqub alaihi salam buat benda-benda yang Nabi Ishaq suruh Ais buat, iaitu dia suruh Ais tu pergi berburu, masak ke dia dan hidang ke dia untuk Nabi Ishaq makan, dan selepas tu dia akan berdoa kepada Ais. Maka Nabi Yaqub pun buatlah perintah tersebut seperti mana yang disuruh oleh maknya. Maka bila suruh oleh mak dia begitu, suruh pergi kepada Nabi Yaqub bawa makanan kambing yang sedap yang dibakar. Kemudian Nabi Yaqub pun Nabi Ishaq alaihi salam bila raba dia punya badan tu, dia tengok, hak ni bukan Nabi Yaqub, bukan Ais ni. Hak ni macam bulu dia macam Ais tapi badan macam Nabi Yaqub. Tu nampak macam nak kekantoi lah tu. Maka sambung cerita dia. Maka berkatalah ibu bagi Nabi Yaqub alaihi salam, dia kata, ialah anak engkau. Nu anakmu lah tu. Betul dah tu. Dia tak tipu.
Dia tak kata tu Nabi itu anak engkau yang bernama Yaqub. Dia tak kata gitu. Jadi dia syak, Nabi Ishak syak, ragu-ragu hak ni Is ke Yaqub. Dia nak doa ke Is. Maka mak dia pun beri hela, kata tu anakmu lah tu, doa je lah. Tu. Maka doalah olehmu akan dia, akan anakmu tu. Anakmu kena pada Nabi Yaqub alaihi salam. Dia pun suruh doa lah mak dia tu. Maka lepas pada tu juga menyapu ia Nabi Ishak di atas belakang Nabi Yaqub alaihi salam. Dia pun sapu belakang. Dan berkata ia Nabi Ishak alaihi salam. Dia sapu-sapu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dijanjikan kepada Is pada asalnya. Dia kata, "Hei Tuhanku, jadikan anbiya dan pesuruh yang lain daripada nabi yang Arabi." Pertama dia doakan Nabi Yaqub alaihi salam ni jadi nabi. Bukan setakat nabi, bahkan jadi rasul. Dalam bab akidah, Nabi dengan Rasul dua benda yang berbeza. Rasul dan Nabi sama-sama diberikan wahyu. Cuma bezanya Nabi tidak sampaikan kepada umat, Rasul disampaikan kepada umat dia. Itu beza antara Rasul dan juga Nabi. Dua-dua tu sama dari sudut diberikan wahyu. Cuma bezanya ialah Rasul disuruhkan sampai kepada umat dia, adapun Nabi tidak disuruh untuk sampaikan kepada umat dia. Dan Nabi Yaqub alaihissalam sebahagian daripada 25 orang Rasul yang wajib diketahui secara terperinci. Siapa-siapa yang mengingkari Nabi Yaqub alaihissalam itu seorang Nabi lagi pula Rasul, maka hukum dia kufur. Dia kata dia berdoa supaya dia ni jadi Nabi yang lain daripada Nabi yang Arabi, Nabi yang bangsa Arab, yang sudah engkau lantikkan Nabi tadi pada saudara aku Ismail, Ismail ni dia bakal melahirkan keturunan Rasul dan Nabi yang Arabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adik-beradik lah. Adik-beradik sebapa. Sebab isteri lain-lain, mak lain-lain. Nabi Ishak alaihi salam keturunan dia lebih banyak Rasul berbanding dengan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail hampir boleh kata tak ada Rasul melalui keturunan dia melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ishak alaihi salam lahir keturunan yang ramai di kalangan para nabi dan para rasul. Nabi Ishak alaihi salam melahirkan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi rasul lah. Maka Nabi Ishak alaihi salam berdoa kepada Yaqub, kepada Allah Taala, supaya dia dilantik menjadi rasul dan menjadi nabi selain daripada orang Arab. Daripada anakku ini, daripada anakku. Bukan setakat Nabi Yaqub saja, daripada anakku ini mana? Nabi Yaqub lah depan dia tu. Dengan hasilnya Nabi Yaqub menjadi rasul, maka keturunan Nabi Yaqub pun banyaknya dilantik menjadi rasul dengan keberkatan doa Nabi Ishak alaihissalam. Hingga hari kiamat, sehingga ke hari kiamat lah kita mengiktiraf Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, antaranya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengiktirafan Rasul itu wajib diiktikad, wajib diyakini. Siapa yang mengingkarinya maka hukum dia adalah kufur tanpa ada khilaf. Maka berdirilah Yaqub. Bila dah lepas doa tu, maka berdirilah Yaqub pergi dan mengambil Is akan perburuan dan dibakar perburuan tadi. Ni sekarang ni dia cerita pasal Is pula. Tadi Nabi Ishak alaihi salam suruh Is pergi bakar buruan tersebut dan hidangkan kepada dia untuk dia berdoa. Tapi sebaliknya berlaku Nabi Yaqub pula yang pergi dulu. Jadi Is buatlah kerja dia. Dan mengambillah Is akan perburuan, iaitu binatang buruan, dan dibakar binatang buruan tersebut. Jadi Is ni hobi dia sebut dulu, antaranya ialah memburu binatang, hobi dia.
Bila dah buru binatang, maka dia pun bakar untuk makan. Dan dibakar perburuan itu, iaitu binatang buruan itu dibakar. Kemudian ia datangkan bapaknya, bapak Is, yakni datangkan perburuan yang dibakar tadi kepada bapaknya, bapak Is. Ia datangkan hidangan yang seperti mana Nabi Ishaq suruh. Maka dijadikan, yakni dibawanya Is ke rumah Nabi Ishaq alaihi salam. Dia pun bawalah, datang menghadap kepada pak dia, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam, nak beri makanan seperti mana yang disuruh oleh pak dia. Seperti mana disuruh oleh pak dia. Padahal tadi Nabi Yaqub buat dah kerja Is tu, seperti apa yang disuruh oleh mak dia. Kemudian maka berkatalah Syekh di sini kena pada Ishaq. Syekh di sini kena kepada Nabi Ishaq. Syekh ni boleh sebut dengan dua benda. Pertamanya, syekh itu ialah orang yang tua melebihi 40 tahun. Dia panggil syekh, walaupun jahil. walaupun jahil. Adapun syekh yang kedua ialah orang yang banyak ilmu walaupun dia budak-budak. Dia panggil sebagai syekh. Kalau ustaz tu, kalau tarah sekarangnya, dia panggil tarah profesor. Tu ustaz. Al-ustazu itu adalah tarah profesor. Guru-guru agama biasa orang panggil syekh. Cuma kita terbalik dah huruf Melayu kita ni. Ustaz tu biasa, syekh tu besar. Dia berkata syekh itu Nabi Ishaq, siapa engkau? Dia pun tanyalah, siapa ni mari ni? Tadi dah mari dah yang anak aku tu, yang dia sangka tu Is, padahal bukan Is tapi Nabi Yaqub. Maka berkata ia Is tu. Dia kata anak engkau lah Is. Dia pun mengakulah, ni Is lah, anakmu ni wahai Yaqub. Telah aku datangkan dengan barang yang engkau suruh akan daku dengan dia, dengan barang tadi. Iaitu apa? Dia suruh pergi buru, dia suruh bakar makanan tersebut dan hidang kepada Nabi Yaqub alaihi salam, dan supaya Nabi Yaqub hidangkan kepada Nabi Ishaq alaihi salam, supaya Nabi Ishaq alaihi salam berdoa kepada dia. Kata Nabi Ishaq, tiadakah engkau datang dahulu daripada ini? Nokta. Mudah mari dah tadi ni, awak mari lagi. Sudah. Kata Ais, tiada. Tak mari lagi aku. Mana aku mari lagi? Bila masuk aku mari, aku pergi buru. Tak mari daripada tadi. Kata Nabi Ishaq alaihi salam, telah kemenanganlah saudaramu dengan dakwa ni doa. Bukan, silap. Katanya telah kemenanganlah saudaramu. Apa telah kemenanganlah saudaramu? Gitu kok, saudaramu Yaqub ni dah berjaya lah. Berjaya apa? Berjaya mendapat doa yang Allah Subhanahu wa taala nak makbulkan hasil daripada malaikat Jibril suruh aku tu. Dengan dakwa, yakni dengan dakwa dia tu adalah anak yang disuruh untuk berburu tadi. Menang kot dia, dapat kot dia lah doa yang aku doa tadi. Padahal dia nak doa kepada Ais, tiada engkau, yakni tidaklah engkau tu berjaya. Ni bukan di kalangan orang yang berjaya, tapi sebuah dapat doa yang makbul tu sebab lambat. Tu. Maka berkata ia Ais pun kata, dia dengar terkejut. Yaqub dapat doa tu. Lepas tu dia pun kata, demi Allah, sungguhnya aku bunuh akan Yaqub. Aku nak bunuh dia. Sudah. Ais ni tindakan dia kasar lah. Kalau Nabi Yaqub AS lembut sikit. Nabi Yaqub AS hobi dia adalah menggembala kambing, jaga kambing. Kalau Ais ni buru kambing. Jenis ganas-ganas ni hobi. Dapat tahu kata Yaqub mari curi tempat dia tu, dia pun nak berasa bunuh Nabi Yaqub. Maka berkata ia Nabi Ishaq alaihi salam, dia pun nasihatlah, anakku, adalah yang demikian itu, demikian dapat doa tadi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni sejak azali. Dia panggil ada istilah qada dan qadar. Qada Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Asy'ariyah, qada dengan maksud kehendak Tuhan. Qadar dengan maksud benda yang telah berlaku sekarang hasil dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itu qada dan qadar dalam mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kedua, qada ataupun kehendak Tuhan itu berlaku sejak azali, tidak akan berubah sehinggalah sekarang. Sejak dah tetap sejak azali, berdasarkan pengetahuan Allah, Allah pun tetap dah kehendak sejak azali apa yang Allah Ta'ala tahu sejak azali. Maka kehendak Allah tidak lagi berubah sampai bila-bila. Kalau berubahnya sesuatu kejadian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dah sejak azali dia berubah dengan sebab apa. Bukannya Allah Ta'ala baru kehendak, bukannya Allah Ta'ala menukar kehendak. Itu akidah yang salah. Maka jadilah Ais berkehendak membunuh akan saudaranya, saudara Ais, dengan tipu dayanya, tipu daya Yakub tadi. Dengan tipu daya, dengan makna dengan sebab tipu dayanya, tipu daya Yakub. Seolah-olah macam aku ni kena tipu lah dengan Yakub tu. Aku nak bunuh dia juga, tak kira lah dia nasihat qadar ke takdir ke, aku nak bunuh juga. Tak boleh terima hakikat. Tu. Dan mendirikan pukat berseteruan, yakni sejak daripada tu aku nak mendirikan, orang panggil apa, nak membina permusuhan antara Yakub dengan aku Ais. Aku tak mau dah mengaku adik, musuh dengan dia, nak bunuh dia. Maka takutlah ibu Nabi Yakub tu akan ancaman Ais tadi. Dia takutlah, kalau betul berlaku ni, habis Yakub ni, mati dibunuh lah, dia nak bunuh. Dan berkata ia ibu tadi, hei anakku Yakub, bahwasanya bagi engkau Yakub, khal ni bahasa Arab. Khal ni adalah adalah pakcik saudara belah mak. Pakcik saudara dah. Pak saudara belah mak. Pak saudara belah mak. Tu khal. Kalau khalah tambah ta satu lagi, mak saudara belah mak. Kalau pak saudara belah pak, dia panggil amun. Kalau mak saudara belah pak, dia panggil amatun. Begitulah bahasa Arab. Jadi khal maknanya pak saudara belah mak. Pak saudara Yakub belah mak. Mana adik-beradik mak dia lah. Jadi dia pun kata, engkau ni ada pak saudara ni. Khal saudara aku mak dia lah, di Kan'an. Di Kan'an, dekat Palestin. Sinilah Nabi Yakub hidup sehingga lahirnya Nabi Yusuf alaihi salam dan beberapa anaknya yang lain, sehingga 12 orang anak dengan beberapa isteri, dengan 2 orang isteri. Lagi dia cerita, maka jikalau engkau pergi kepadanya, kepada khal tadi, kepada pak saudara tu, dan engkau duduk di sana serta khal, serta pak saudara di sana, di mana? Di Kan'an tu, hingga dihukumkan Allah bagi kedua kamu. Muduklah sana sehingga kan Allah Ta'ala tetapkan hukuman ke atas kamu berdua. Mu dapat hukuman ni, makna mu akan dapat apa yang Allah Ta'ala tetap akan berlaku akan datang, mu tunggulah. Sama ada ni jalan yang selamat buat sekarang, mu tak payah jumpa dengan Ais tu, mu pergi lari di Kan'an. Pergi jumpa dengan pak saudaramu dekat Kan'an tu, berteduh di sana, sehinggalah Allah Ta'ala tetapkan bila yang akan berlaku seterusnya. Maka aku redalah, aku mak tu, redalah bercerai dengan dikau Yakub. Aku redalah mu nak pisah dengan aku, mu gilah Kan'an. Ibaratnya daripada Terengganu suruh pergi Johor. Aku redalah mu pergi Johor tu, tak ada masalah lah, pisah lah. Dulu mana ada WhatsApp apa semua. Tu. Main jalan gitu je. Dengan unta kalau ada unta, dengan kuda kalau ada kuda. Mana ada WhatsApp, Telegram ke, Zoom ke, tak ada. Kalau sekarang jauh lah, pergi Afrika pun boleh telefon. Pergilah Afrika ke Mekah ke apa ke, boleh telefon tiap hari. Tak kisah dah. Kerana takut aku atas engkau, takut aku ibu atas engkau Yakub. Aku takutlah mu ni apa-apa sekali. Susah kok. Ais tu kali cayon. Daripada, yakni sebab keras saudara engkau, sebab kerah dari sudut sifat saudara engkau, iaitu Ais tu, dia nak bunuhmu. Jadi aku takutlah mu akan terbunuh. Larilah ke Kan'an tu, ada pak saudaramu.
Maka tiada kuasa engkau Yakub dengan Ais. Mu tak kuasa nak lawan dia. Mu ni bukannya kasar macam dia. Mu ni lembut ya. Jadi larilah boleh. Jadi kalau dari sudut pekahnya, kalau seseorang hendak bunuh kita boleh melarikan diri. Ataupun boleh dia panggil mempertahankan diri sehingga terbunuh orang tu, tak ada masalah. Dia panggil dalam kitab fiqh babus siyal. Bab pada menyatakan mempertahankan diri. Jadi kalau dia tu nak bunuh, orang tu nak bunuh dia, dia nak pertahankan diri sehingga dia tu terbunuh, orang yang nak bunuh tu terbunuh. Hak tu bukan salah kita, sebab kita nak mempertahankan diri. Yang bersalahnya dia tak buat apa-apa, kita pergi bunuh dia. Tu kita lah pula pembunuhnya. Maka sukalah aku apa? Aku ibu. Aku sukalah mu ni pergi lari sana supaya mu tak gaduh dengan Ais sampai berbunuhan. Maka berwidak ia Yakub akan ibunya, ibu Yakub. Berwidak ni apa dia? Selamat tinggal. Tawaf widak. Tawaf widak tu tawaf selamat tinggal. Jadi sebelum kita meninggalkan Mekah, dia ada satu tawaf yang wajib, iaitu tawaf widak. Siapa tak buat kena dam. Kecuali perempuan yang haid tak perlu buat. Terlepas begitu saja. Tu berwidak. Bahasa kita lah Jawi lama ni banyak bahasa Arab. Berwidak ia Yakub tadi akan ibunya, ibu Yakub. Dia pun buatlah selamat tinggal. Dan keluarlah ia Yakub berjalan dengan malam. Yakni berjalan pada waktu malam. Dan bersembunyi pada siang hari, takut tu Ais tu cari. Malam bolehlah berjalan, nampak tak nampak. Siang hari pula kena bersembunyi, takut kena bunuh, kena upah dengan Ais ke bunuh dia, ataupun Ais sendiri cari bunuh dia. Susah. Jadi dia pun bersembunyi. Maka kerana itulah dinamakan Israel. Jadi Israel ni asal daripada makna hamba Allah, Abdullah, hamba Allah yang taat. Itu Israel. Bani Israel lahir daripada Nabi Yakub alaihissalam. Adapun agama Nabi Israel kebanyakannya Yahudi, berbani Islam. Habis dia pun larilah ke negeri Kanaan, tempat pak saudara dia belah mak ada di situ. Kemudian sambung cerita dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu salah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abbas ni pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas, orang Islam, anak dia Abdullah pun orang Islam. Sebab tu bila kita sebut radhiyallahu taala anhuma, anhuma tu daripada dua orang. Pak dia iaitu Abbas dengan Abdullah, dua-dua tu Islam belaka, dan dua-dua tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar Abbas, Sayyidina Abbas, pak daripada Abdullah ni, mengajar sembahyang, tata cara sembahyang sunat tasbih. Ada dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan At-Tirmidzi, cara-cara untuk menunaikan sunat tasbih. Maka datanglah Yakub kepada khalnya, khal Yakub datang kepada pak saudara belah mak. Dia pun marilah, sampailah ke Kanaan. Maka namanya, nama khal tu Lianan Binuel. Tu nama dia. Tu nama pelik ya. Dan adalah ia apa nama tu, pak saudara dia tu mempunyai kambing. Zaman-zaman dulu memang gembala orang, hampir setiap orang tu adalah kambing. Kambing dipanggil apa? Binatang pemeliharaan, binatang al-an'am, binatang pemeliharaan untuk ada di setiap rumah untuk dia kerja lah. Biasanya gembala kambing ataupun urus kebun. Kalau orang Arab, masyarakat Arab, gembala kambing lah. Nabi SAW pun antara kerjanya menggembala kambing. Tu. Dan datanglah Yakub pada tahun sangat kemarau. Kebetulan pula Yakub mari ni pada tahun yang kemarau. Bila kata kemarau, maknanya air tak ada sangat. Air kering tanah Arab pula. Dan adalah pada negeri, yakni negeri Kanaan tu, suatu telaga. Di negeri tersebut ada telaga.
Biasanya orang ambil air di telaga. Telaga kering makna kemarau lah. Telaga ada air makna tidak kemarau. Makna orang panggil normal lah. Tempat beri minum kambing mereka itu kambing mereka itu pok saudara dia. Mereka itu kena pada pok saudara lah. Walaupun mereka tu nampak macam ramai, tapi konteks ayatnya ialah kena kepada pok saudara dia. Jadi telaga ni biasanya tempat untuk diberi minum kepada kambing-kambing ni. Tiba-tiba kering. Tu dan adalah ia air telaga tu. Dahulunya banyak airnya, air telaga. Dulu sebelum kemarau. Sebelum kemarau tu banyak air telaga. Bila kata air telaga mesti ada timba dia. Tuiklah patah Arab apa patah Melayu, perigi mencari timba. Timba mencari perigi. Tak tahu mana satu tu, tak ingat. Tu telah kuranglah airnya, air telaga tadi, iaitu bila semasa musim kemarau. Bila kemarau, maka air pun jadi kurang. Maka mengadulah mereka itu pok saudara dia tu ataupun masyarakat di sekitar tu kepada Yakub akan yang demikian kering air. Dia pun bagi tahulah kepada Nabi Yakub alaihissalam ni, lagu mana ni air sudah kering ni. Lagu mana nak hidup pok-pok kambing. Nabi Yakub pun dia buatlah tugas dia. Maka mengambillah Yakub akan timba yang perigi tu, dan penarik air dalam telaga tadi. Maka ditimbalah air tersebut yang dalam perigi. Dia pun ambil lah timba tadi, dia letak dalam perigi, dia pun tarik untuk dia tengok banyak mana air yang ada. Sikit lah. Lepas tu bila dia timba, maka penuh air di dalam timba Nabi Yakub tadi. Dia ambil penuh. Air itu penuh dekat timba. Kemudian maka minum ia Nabi Yakub daripada air dalam timba tadi. Dia pun minum sikit. Pas minum, kemudian maka dicurahkan yang lebih daripada yang diambil itu di dalam telaga semula. Maka tiba-tiba keluar mata air terpancar-pancar. Jadi banyak balik air. Ni mukjizat Nabi Yakub alaihissalam macam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama. Apabila telaga kering, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah ya. Ludah saja air telaga tu keluar air melimpah ruah. Ada orang yang mengaku Rasul, Musailimah al-Kadzdzab. Dia pun sama buat macam tu. Dia ludah, kau kering air tu, tak ada air tu. Itu dia panggil ihanah. Benda pelik berlaku, tapi untuk ihanah, untuk menghinakan dia. Dia bukan seorang Rasul yang betul. Itu benda pelik berlaku, tapi untuk menghinakan Musailimah al-Kadzdzab. Dan sampailah naik air perigi tu sampai melimpah ruah, ruang keluar. Seronoklah. Seperti had air yang dahulu. Dulu takat mana banyak tu, takat tu lah dia naik. Taklah melimpah sampai keluar. Takat mana yang penuh yang dululah sebelum daripada kemarau. Naik semula selepas hasil daripada keberkatan Nabi Yakub alaihissalam tuang air yang lebih ke dalam perigi tersebut. Tu. Maka tatkala melihatlah oleh khal Yakub, pak saudara dia pun tengok air lain macam ni. Akan yang demikian naik air tu, maka besarlah ia khal pak saudara tu pada hati pak saudara dia akan qadar Yakub, yakni akan martabatnya, akan kedudukannya, akan pangkat Nabi Yakub. Dia berasa berbesar hati, dia berasa teruja, dia berasa ta'zim, hormat kepada Yakub. Lain macam ni kawan ni, mari terus ada air. Tu dan dilentangkan nikah atas Nabi Yakub. Dah tahu dah gitu, dia pun promote lah. Lentang ni apa dia? Khitbah lah. Dia pergi Minang. Dia pun Minang lah. Minang untuk nikahkan Nabi Yakub dengan anak dia. Jadi kalau Nabi Yakub nikah dengan anak dia, mana menikah sepupu lah. Menikah dengan sepupu sendiri. Kalau syariat Nabi SAW, sepupu tu bukannya mahram, maka tidak boleh bersalam dengan dia
batal wudu salam ke dia. Ni waktu raya ni. Dan adalah Yaqub alaihi salam, sonya telah melihat akan Rahil. Siapa pula Rahil ni? Anak khalnya, anak pak saudara dia. Oh, dia berkenan dengan Rahil ni, bukan berkenan dengan orang yang dia nak kahwin ni. Jadi pak saudara dia nak menikahkan dia dengan anak dia, tapi bukan Rahil. Sedangkan Yaqub ni berkenan dengan Rahil, anak pak saudara dia juga. Anak yang sama, pak yang sama, tapi anak yang berlainan. Pak menakan dia nak menikahkan dengan orang yang selain Rahil. Dia tu berkenan dengan Rahil. Tu. Tapi Rahil tadi tu yang kecil, masih budak-budak. Dia tak dewasa dah. Maka cenderunglah hati Nabi Yaqub kepada Rahil. Dia pun jatuh hati, berdebak jatuh. Dia pun jatuh cinta lah dengan Rahil, budak kecil. Tu. Dia tak suka hak seorang lagi tu, dia nak ke Rahil tu. Maka adalah adat mereka itu di Kanaan tu, tiada dikahwinkan akan yang kecil dahulu, yakni sebelum daripada yang besarnya. Adat dia lah, adat dia di keluarga tersebut mesti menikah dengan orang dewasa dulu, baru menikah dengan orang kecil, budak-budak. Dalam keluarga tu ada orang dewasa, ada budak kecil. Hak dewasa tak kena nikah lagi, hak kecil pun tak nikah lagi. Dia kena utamakan hak dewasa dulu. Tu adat mereka. Jadi sepatutnya dia kena kahwinkan dengan orang yang selain Rahil tu lah. Sedangkan dia berkenal dengan Rahil. Rahil tu pak saudara dia punya anak juga, cuma dia masih kecil, budak-budak. Maka diperkenankan Yaqub. Yaqub pun ingat nak kahwin dengan Rahil lah. Dia pun ingat, ya dah ni dengan Rahil ni. Dia pun terima. Tu. Diperkenankan Yaqub berkahwin. Dan Yaqub berkehendak akan yang kecilnya, yakni berkehendak akan berkahwin dengan budak kecil tu, iaitu budak kecil itu namanya Rahil. Jadi dia beranggapan dan dia menyangka yang dia bakal menikah dengan Rahil. Maka dikahwinkan dengan yang besar. Tiba-tiba dia bukan kahwin dengan Rahil, dia kahwin dengan kakak dia. Dikahwinkan dengan kakak dia yang masih lagi anak kepada pak saudara dia tadi. Maka tatkala melihat ia Yaqub, kata Yaqub, hei khalku, wahai pak saudara tu, bukannya yang aku kehendak, yakni bukannya yang besar tu yang aku kehendak, bukan hak dewasa tu yang aku nak Rahil tu. Aku berkenan dengan dia, bukan nak berkenan dengan besar tu. Maka berkatalah ia khal ataupun pak saudara dia tadi. Dia kata, hei anakku, tiada mengkahwinkan yang kecil dahulu daripada yang besarnya. Adat kita ni kan kena nikahkan orang dewasa dalam keluarga dulu, baru hak kecil. Hak dewasa ni tak menikah lagi ni. Menikah dengan ni dulu, baru menikah hak kecil. Dan tetapi telah aku kahwinkan di kau, saudara Rahil yang satu pula. Aku dah menikah dah dengan kakak dia ni. Bukan menikah dengan Rahil tu, menikah dengan orang besar tu, orang yang dewasa tadi, perempuan yang dewasa, bukannya Rahil. Kerana menarikkan bertambah kasihku akan dikau. Sebab apa bagi kahwin? Supaya menarikkan bertambah kasih, menarikkan kasih sayang yang lebih antara bapak saudara tu dengan engkau Yaqub. Tu tujuan berkahwin tu, mengeratkan hubungan antara menantu dengan mertua. Tu. Seperti mana Nabi SAW nikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar dengan anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan sekadar dia tu sahabat, bahkan sekali menjadi mertua. Nabi SAW tu jadi menantu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan loba aku akan duduk engkau pada aku. Mau duduk dengan aku. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.